Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yattasifu bisifati kamal wa yan'utu bin'uti jamal wa ya'rifu ma kana wa ma yakunu wa ma huwa kain fil hal wal ma'al. Allahumma salli wa sallim ala habibika Muhammadin wa ala alihi wa atratihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. وقال عليه الصلاة والسلام يبعث كل عبد على ما مات عليه رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang berusaha tuan Komisi Majlis yang berbahagia, Datuk Seri Dr. Zamri bin Abdul Qadir, Menteri Besar Perak, Datuk Azhar, Datuk-Datuk, Ustaz-Ustaz, pemimpin-pemimpin masyarakat, hadirin hadirat dan anak-anak yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan rahmat dan kasih sayangnya pada tahun baru 1436 Hijriah ini, sekali lagi Allah Ta'ala telah bawa kita dan ketemukan kembali kita pada satu majlis yang begitu bererti, yang begitu bernilai dan berharga, di mana di sini kita boleh melihat tanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kita tidak dapat melihat sign itu secara direct daripada Allah bila Allah cinta dan kasih kepada hamba-Nya, tetapi indirect kita boleh lihat, bersuluhkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabba Allahu al-'abda a'tahu dina." Bila mana Allah Ta'ala terkasih kepada mana-mana hamba, Allah Ta'ala akan berikan kepadanya agama. Maka fahamlah, bila mana kita berada di dalam agama, bila mana agama ada pada diri kita, itu tandanya Allah itu sedang mengasihi kita dengan kasih sayang yang tidak diberikan kepada yang lain dari kita. Tanda Allah sayang kepada satu orang hamba itu, Allah berikan kepadanya agama. Tanda Allah sayang kepada satu hamba itu, Allah beri kepadanya taufik untuk beramal dengan agama. Tanda Allah sayang kepada satu orang hamba itu, Allah akan letakkan agama pada diri dan kehidupannya. Jadi bila kita berada dalam majlis agama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Taala telah jelmakan tanda kasih sayangnya kepada kita dengan meletakkan kita dalam majlis yang sebegini. Begitupun sebelum kita melanjut bicara, yang mendengar, kalau kita lihat ada majlis agama, di sana ada satu guru yang mengajar dan yang lainnya mendengar. Maka yang mendengar itu kita panggil murid, yang mengajar itu kita panggil guru. Tetapi untuk kemajuan kita bersama, sebelum kita melanjut bicara yang lebih jauh, elok kita perhatikan satu perkara. Bila mana ada murid di dalam majlis, ada guru yang mengajar, hakikat sebenarnya murid yang duduk dalam majlis itu
dia ada banyak kategori. Tujuan saya sebut inilah untuk kita sama-sama melihat dalam diri kita, kita ni kategori yang mana, supaya dapat kita hijrahkan diri kita selepas daripada hari ini untuk kepada tingkatan yang lebih baik, supaya pada majlis-majlis agama yang mendatang kita berada di tingkatan yang lebih tinggi dan kita dapat manfaat yang lebih besar. Jadi bila dikatakan pelajar ataupun yang duduk dalam majlis ilmu, maka sebab umumnya yang ada hari ini adalah saya lihat pelajar-pelajar daripada mahat-mahat yang berbeza. Maka bila duduk dalam kelas atau dalam kuliah, pelajar-pelajar yang khas ni pelajar agama lah, dia ada banyak kategori. Nombor satu sekali yang duduk itu mujbar. Mujbar ni itu yang terpaksa. Dia duduk kerana terpaksa, dipaksa oleh mak atau ayah. Nak tak nak engkau kena pergi belajar. Dipaksa oleh orang tertentu yang lebih tinggi daripada dia. Nak tak nak engkau kena dengar. Mujbar. Maka mujbar ni dia tak dapat banyak manfaat. Dia tak dapat manfaat walaupun dia duduk lama. Kategori yang kedua ialah mutabarik, yang ambil berkat. Dia duduk daripada mula sampai akhir, dia cuba nak ambil berkat. Ambil berkat majlis, InsyaAllah dapat pahala. Tapi manfaat daripada ilmiah yang dibincangkan dalam majlis sukar untuk diperolehi. Yang ketiga, mustami'. Dia mendengar, pahala pun dapat, dengar pun dapat, tapi dia just dengar. Masuk kanan, keluar kiri, masuk kiri, keluar kanan. Dia tak jatuh ke dalam, dia pun tak dapat manfaat. Hak dengar saja. Seterusnya ialah dia selepas yang mendengar ini muta'allim, yang belajar. Dia macam di atas, dia dengar dan dia belajar. Dia memahami, dia faham, dia dengar, dia ingat. Tetapi bila dia balik, dia tidak buat apa-apa, pun masih rugi. Atas lagi lah talib. Talib ni macam yang atas tadi, cuma lebih lagi lah dia sentiasa mencari. Tak ada, dia cari. Ada, dia gebut sungguh-sungguh. Macam muta'alim juga. Tetapi bila bahagian beramal, dia masih juga tak berapa rajin. Atas lagi muta'addib. Muta'addib ni sifat muta'alim ada pada dia, sifat talib ada pada dia. Ditambah lagi dengan sifat bersungguh-sungguhnya beramal dengan apa yang dia dengar. Ini bagus, excellent. Dan yang paling tinggi ialah salik. Salik ni serupa dengan yang di atas, yang terbaik, yang di atas tadi. Ditambah pula lagi dengan sifat-sifat dalamannya yang begitu luar biasa. Cintanya kepada Allah Ta'ala yang mendalam. Maksud tujuannya dalam majlis tidak ada selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Keinginan, kegairahan, jazbah, semangatnya hanyalah untuk dapatkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah yang paling berjaya duduk di dalam majlis. Maka mudah-mudahan semua kita duduk sebagai salikin, paling tidak pun muta'allimin, tapi masih lebih kurang untung biar kita jadi muta'addibin. Maka insya-Allah kita akan dapat manfaat daripadanya. Maka tajuk kita pada malam ini ialah kita ingin melihat sebentar kepada alam yang tidak ada kita di sana. Kita masih belum sampai ke sana, atau kita dah sampai tapi kita telah meninggalkan. Alam bukan alam zahir yang kita sedang berada. Kerana bertepatan dengan hijrah, memang manusia ini lahirnya adalah sebagai muhajir. Tetapi muhajir kita ni, muhajir yang begitu panjang, perjalanan yang begitu jauh, masa yang begitu lama telah kita lalui. Kita telah meninggalkan satu dunia, satu alam yang begitu lama kita berada di dalamnya. Kita telah berpindah kepada alam lain, berhijrah lagi. Dan sekarang kita berada di tahun baru hijrah lagi. Dan kita berada di satu perjalanan untuk terus berhijrah. Dan kita ini sentiasa berhijrah. Dan akhir sekali kita akan sampai kepada alam gaib yang belum lagi kita sampai kepadanya, tapi kita akan ke sana. Kita telah duduk di satu alam yang dipanggil alam arwah dalam tempoh yang begitu lama. Tidak ada siapa tahu berapa lama kita berada di sana.
Dan kemudian daripada alam yang begitu lama, kita berpindah kepada alam yang sangat sekejap, selama 9 bulan 10 hari, iaitu alam rahim. Juga tidak ada siapa yang boleh ingat alam itu, walaupun telah melaluinya. Dan alam itu juga gaib bagi kita sekarang. Yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi zulumatin thalath. Dia menjadikan kamu di dalam perut ibumu, satu kejadian demi satu kejadian, dalam 3 kegelapan. Ini pun di luar penglihatan kita. Kita sama sekali tidak ingat bila kita berada di sana, walhal kita telah pun berada di sana. Apatah lagi untuk menjangkau ke alam yang lebih belakang daripadanya, iaitu alam arwah. Kita telah lalui alam arwah, dan malah di dalam alam arwah kita telah pun menjawab satu soalan. Ada 3 soalan untuk kita. Kita di dalam perjalanan menuju ke satu destinasi untuk menyempurnakan bagi menjawab soalan yang diajukan kepada kita. Maka Allah Ta'ala ajukan 3 bentuk soalan kepada kita. Satu soalan Allah telah tanya dan kita telah pun jawab. Satu soalan lagi Allah akan tanya dan kita akan jawab. Sementara satu soalan lagi kita sedang jawab, tapi Allah belum tanya lagi. Kita tengah buat jawapan, tapi Allah tak tanya lagi. Soalan yang telah Allah tanya dan telah pun kita jawab, ianya berlaku di satu alam gaib yang kita tidak pun mengingatinya, walaupun telah kita melakukannya. Soalan yang telah Allah tanya, yang telah kita jawab, ialah soalan Allah, alastu bi rabbikum. Dah tanyalah soalannya. Ditanya bila? Ketika kita semua dikeluarkan oleh Allah daripada sulbi Adam AS. Bila Allah Ta'ala jadikan Adam AS, Allah keluarkan daripada sulbi Adam AS seluruh roh manusia yang bakal hidup di atas muka bumi ini. Maka itulah tarikh jadi kita, itulah hari jadi kita. Jadi kita duduk atas muka bumi ini, kadang-kadang kan orang sambut birthday, dia tanya, ni hari apa ni? Hari jadi saya. Bukan hari jadi tu. Tulis kat IC 18 hari bulan 2. Apa dia tu? Tarikh hari jadi. Itu bukan hari jadi, itu hari lahir. Jadi bila? Lama dah jadinya. Lama dah jadi. Dinosaur pun tak ada lagi jadi dah jadinya. Dah jadi dah. Jadinya Allah buat, lepas tu Allah keluarkan dan Allah tanya soalan. Masa itu semua dah jadi. Idris alaihissalam, Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Yaqub alaihissalam, Musa alaihissalam, Zakaria alaihissalam, Ismail alaihissalam, Ishaq alaihissalam, Daniel alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fir'aun, Haman, Abu Lahab, Abu Jahal, saya dan tuan-tuan, malah bayi yang belum lahir lagi sampai ke kiamat, semua dah jadi. Dan telah diajukan oleh Allah satu soalan. Soalannya, alastu bi rabbikum, tanya dah. Dan kita pun telah pun menjawab soalan itu. Soalan yang pertama dah ditanya dan dah pun dijawab. Allah dah tanya pada kita dan kita telah pun jawab. Kita pun menjawab, bala, bahkan engkau adalah Tuhan kami, wahai Allah. Dah selesai. Ni soalan pertama dah pun selesai. Ditanya di alam gaib dan kita menjawabnya di alam gaib. Oleh kerana itu kita tidak ingat, kerana ketika itu berada di alam gaib. Lepas itu kita dipindahkan ke alam rahim. Di alam rahim ni sekejap, dalam sekejap sempit, dalam sempit gelap. Di dalam kegelapan itu Allah bentuk tubuh kita. Bentuk tubuh kita untuk apa? Untuk dijadikan sarung kepada roh yang telah lama menunggu. Bila mana sarung itu cukup sifatnya 4 bulan, roh tadi yang tadi tentukan sarungnya yang ini, ni yang keluar atas muka bumi ni muka ni, rohnya lama dah ada. Untuk ni rohnya dimasukkan. Bila masuk, maka mulalah dia berdenyut di dalam rahim ibunya. Sampai satu ketika akhrajaka ala raisyatil malaikatil muwakkali alal arham, maka Allah Ta'ala keluarkan kamu di atas raisyah, bulu
Resah ni bulu yang gini bulu ayam, bukan gini bulu kambing. Bulu yang lebar-lebar. Dia keluarkan kamu di atas bulu malaikat yang diwakilkan untuk menjaga rahim. Maka malaikat ni sambut kita lahir atas bulu-bulu sayapnya. Kita nampak Ahmad Bidan pegang, doktor pegang, misi pegang. Hakikat sebenarnya malaikat bersambut. Sambut keluar. Malaka sinnun taqta. Masa itu kamu belum ada gigi untuk menggigit makanan. Malaka yadun tabtish. Belum ada tangan yang bisa memegang. Malaka rijlun tamshi. Belum ada kaki yang bisa berjalan. Tak ada apa-apa. Tetapi ja'altuka hamiman fi qalbi abawik. Di saat itu aku jadikan kamu kecintaan yang begitu luar biasa di hati kedua ibu bapamu. Punya cintanya, punya sayangnya. La yanaman hatta tarqud. Kedua-duanya tidak akan tidur sehingga kamu terlebih dahulu tidur. La yakulan hatta tashba'. Kedua-duanya tidak akan makan sehinggalah kamu kenyang. Ni Allah letak, Allah keluarkan ke mana? Ke alam musyahadah. Permulalah kehidupan kita di alam musyahadah dengan penuh kasih sayang. Kasih sayang daripada Allah Ta'ala Allah letak dalam hati kedua ibu bapa kita. Ini daripada rahmat Allah. Maka duduklah kita di alam musyahadah dengan segala nikmat, dengan segala anugerah Allah beri. Tapi di hujungnya Allah Ta'ala tanya, ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, al-insan, alif lam lil istighraq, memberi makna seluruh manusia. Wahai seluruh manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu daripada mengingati Tuhanmu yang maha pengurnia, maha pemurah, maha penyayang, maha pengasih itu? Lupa. Duduk sekejap je. Dia dah duduk berjuta tahun di alam arwah dalam keadaan mengaku Allah itu Tuhan. Dia duduk dalam alam rahim sebentar, tapi bila masuk alam musyahadah, segala nikmat yang diperoleh daripada Allah, dia jadi lupa. Oleh kerana lupa itu, Allah tanya dia supaya dia ingat. Allah datangkan Jibril AS, kabarkan kepada baginda SAW. Baginda bacakan pula kepada umat, ma gharraka bi rabbikal karim. Apakah yang memperdayakan kamu daripada Tuhanmu yang maha pengurnia itu? Supaya kita ingat balik. Oh, apa yang kita lupa, kita ingat balik bila dia peringatkan. Dia tegur supaya kita kembali semula dan mengingati Allah. Ni duduk ke alam. Di alam ini sebenarnya kita sedang membuat jawapan. Soalannya tak ada lagi. Ini yang dikatakan menjawab sebelum ditanya. Di alam ini kita menjawab sebelum ditanya. Apa jawapan kita? La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Akan pasti dan pasti kamu ditanya pada hari itu, iaitu hari kiamat, tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan. Maka sekarang di dalam kehidupan, apa saja nikmat yang kita peroleh daripada Allah, cara mana kita menggunakannya, itulah jawapan yang sedang kita lakar. Kita dapat usia di mana kita gunakan usia kita, maka itulah jawapan yang sedang kita lakar kepada soalan yang belum ditanya. Kita dapat kehidupan di mana kita gunakan kehidupan, itulah jawapan yang sedang kita lakar kepada soalan yang belum lagi ditanya kepada kita. Kita dapat harta di mana kita gunakan harta itu, itulah jawapan yang sedang kita lakar akan soalan yang belum ditanya lagi. Kita dapat ilmu, di mana digunakan ilmu itu, itulah jawapan yang sedang kita lakar pada soalan yang belum ditanya lagi. Apa saja nikmat yang kita peroleh hari ini, kita gunakan bagaimana? Sama ada berbentuk fizikal dan juga yang berbentuk maknawi. Semua nikmat itu akan ditanya Allah, dan bagaimana kita menggunakannya, itulah jawapan kita. Soalannya belum ditanya, dan di sana nanti baru ditanya, di mana kamu habiskan masa mudamu? Tak berubah. Inilah jawapannya. Kalau jawapannya masa mudanya dihabiskan untuk perkara yang bermanfaat, itulah jawapannya. Di sana hanya disebut, tetapi yang kita laksanakan di sini, itulah jawapannya. Harta kamu dari mana kamu perolehi, sekarang inilah jawapannya. Apa yang kita usaha, apa yang kita buat, apa yang kita dapat, inilah jawapannya. Soalan belum ditanya. Kehidupan kamu, muda kamu,
Dalam ilmu kamu, segala-galanya tentang kita akan ditanya. Dan hari ini kita sedang menjawab. Nantinya akan ditanya satu persatu. Satu persatu akan ditanya. Jadi oleh kerana itu kita renungkan bahawa kehidupan ini adalah satu perjalanan, dan kita adalah muhajir yang sedang menuju untuk menyempurnakan bagi menjawab soalan yang ketiga yang akan ditanya. Soalannya sudah ada dan jawapannya juga sudah pun disediakan untuk kita menjawab. Tapi sekarang ni kita dah menjawab soalan yang belum ditanya. Jadi kalau soalannya belum ditanya, kita telah menjawab, maka pastikan jawapan yang kita sediakan itu adalah jawapan yang tepat. Di mana kita gunakan kehidupan kita, bagaimana kita menjalani kehidupan kita, jadikan ia sebagai satu jawapan yang tepat untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bila mana Allah tanya nanti, yang mana soal itu belum lagi ditanya kepada kita. Dan akhirnya kita akan ditanya dengan soalan, dan juga soalan itu akan ditanya kepada kita, dan soalannya dah ada. Soalannya dah ada. Bila satu orang itu kembali kepada Allah, dia gagal menyempurnakan tanggungjawab. Tanggungjawab kita bersama di atas kehidupan ini, sebelum kita sampai ke sana, alam gaib yang akan kita hadiri selepas alam musyahadah ini, bermula dengan alam barzakh, lepas tu alam akhirat, mahsyar, kemudian ke syurga ataupun ke neraka. Ini di depan kita. Tetapi sebelum kita sampai ke sana, kita kena buat persiapan untuk menyempurnakan dua perkara yang paling penting. Seandainya dua perkara ini tidak disempurnakan di sini, maka kita akan gagal menjawab soalan itu bila mana kita sampai ke sana. Dua perkara itu apa dia? Pertama sekali ialah kita kena pastikan sebelum kita mati, kita mempunyai i'tiqad yang betul lagi jazam. Setiap kita kena buat persiapan untuk mempunyai satu i'tiqad, akidah yang betul lagi jazam. Betul saja tak jazam belum cukup. Jazam tapi tak betul juga tidak cukup. Tak jazam tak betul lagilah tak cukup. Yang cukupnya yang betul dan jazam. Betul, i'tiqad dan akidah itu betul sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang berkaitan dengan Allah. I'tiqad kita tentang zat Allah betul. I'tiqad kita tentang sifat-sifat Allah betul. I'tiqad kita tentang af'al Allah betul. Dan bukan setakat betul, jazam. Jazam maknanya kejam, tidak goyah, tidak teraddud, tidak bolak-balik, tidak ragu-ragu, tidak kadang-kadang lain, kadang-kadang lain. Itu jazam. Sebab ada betul tapi tak jazam. La in sa'altahum man ilahum fis sama' la yaqulunna Allah. Betul jawapannya. Seandainya kamu tanya kepada mereka siapa Tuhan yang mengendalikan langit, mereka akan kata Allah. Ni siapa jawab? Orang musyrikin Mekah dulu. Kalau tanya siapa yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, mereka jawab Allah. Siapa yang menurunkan hujan, mereka jawab Allah. Tapi bila sakit, siapa bagi sakit? Ya'uq. Bila datang azab, siapa bagi? Nasrah. Bila mereka nak sembah, mereka sembah benda lain dulu, perantaraan untuk pada Allah. Jadi mula-mula betul, lepas tu tak betul. Ada juga betul tetapi tak jazam. Kita, contoh kita gini, betul tapi tak jazam. Contohnya dalam kehidupan kita gini. Kalau tanya pula kita, adik-adik tu jawab. Kalau pakcik tanya, siapa yang jadikan langit? Tak semangat dia jawab. Biar dia masuk ke dalam, sebut bergetar. Iza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Nampak? Masa takut hati dia, bergetar hati dia bersebut. Siapa yang jadikan langit? Allah. Gitu. Siapa yang jadikan bumi? Allah. Siapa yang jadikan lautan? Allah. Siapa yang jadikan gunung ganam? Allah. Siapa yang berikan rezeki? Allah. Siapa yang datangkan penyakit? Allah. Siapa yang berikan kesihatan? Allah. Betul lah jawapan ni? Betul. Petang semalam pening kepala, taruh stand dua, kiri se kanan se, terlentang tak bangun semayang jemaah. Kawan kita terlentang tak pergi jemaah, tak larat sangat sakit kepala.
Sakit kepala teman, tak larat tak pergi. Tak pergi, sakit kepala. Isyak tengok ada pula dia. Tadi sakit kepala ni ada pula. Sihat lah. Mana? Makan Panadol tadi sihat. Itu tak jazam. Itu tak jazam. Tadi tanya Allah belaka, ni sakit kepala bagi sihat, paracetamol. Masa itu tak jazam. Kalau dia kata itu dengan berdasarkan adatan, dimaafkan. Tapi kalau dia kata itu sihat aqlan, apatah lagi syariatan, habis bungkus. Kita tengok dalam buku akidah. Kalau dia kata itu berdasarkan adatan, okey, maaf. Adatnya makan Panadol sembuh, adatnya itu tak apa. Tapi kalau dia kata aqlan, hukum akal mengatakan makan Panadol sembuh, habis balik awal. Mutlak kalau dia kata hukum syariat makan Panadol adalah wajib sembuh, lagi lah pula. Maka sekarang ni itu betul tapi tak jazam. Yang dia nak i'tiqad yang betul lagi jazam. Betul dan jazam. Hanya kita nak bawa balik. Nak pergi ke alam yang belum kita sampai, yang belum kita lihat, yang gaib di sana. Nak bawa yang betul lagi jazam. Kedua yang kita nak bawa, amal yang betul lagi sah. Amal yang betul lagi sah. Iman amal. Amal betul lagi sah. Betul tak sah tak jadi kerja. Sah insya-Allah betul. Ada tak yang betul tapi tak sah? Ada. Sebab yang kata betul tak betul ni kita melihat mengukur daripada hukum syarak. Baru kita kata betul. Kita duduk kat sah awalnya, satu orang hamba Allah masuk, sembahyang lambat lagi. Dia pun masuk dekat nak subuh. Tiba-tiba Allahu Akbar, dia angkat takbir, kita dengar. Tengok. Dia baca doa iftitah pun kita dengar. Baca Fatihah pun dia dengar. Rokok, dia tasbih, i'tidal, duduk dekat apa ni, qa'dah, sujud, qiyam balik. Akhirnya dia duduk tahiyat akhir dan dia bagi salam. Kita tengok di sembahyang tu, sah tak sah? Dari segi rukun syarat kita nampak tu, zahir ni kita kata sah. Tapi rupa-rupanya tak makbul, tak diterima. Betul-betul tapi tak sah, tak diterima. Kenapa tak terima? Tadi dia bangun-bangun daripada rumah dia, ambil jubah dia, selepas dia datang, mari surau ni, terus sembahyang, wuduk tak ambil rupanya. Tak ambil wuduk, maka betul dampaknya tetapi tak sah, tak diterima. Amalan yang dikenaki, amalan betul lagi sah, hak diterima. Ni dua benda. Tak kira kita siapa, hakim, mahkum, kaya, miskin, besar, kecil, tua, muda, lelaki, perempuan, miskin, kaya, kota, desa, dua tanggungjawab yang serupa Allah bagi. Serupa sama. Dan modalnya adalah kehidupan. Allah tak letak modalnya di sini benda. Modalnya kehidupan. Selama ada kehidupan, selama itu ada modal untuk melangsungkan perjuangan bagi menyempurnakan dua perkara. Kehidupan saja modal. Bila ditarik Allah modal itu, iaitu kehidupan, maka habislah peluang. Jadi sekarang ini apa yang kita buat adalah menjawab kepada soalan yang belum ditanya. Dan seterusnya perjalanan kita ialah menuju kepada yang kita tidak nampak. Akan kita sampai di sana. Di sana ada soalan yang telah disiapkan dan jawapannya juga telah ada. Jadi bila satu orang tu gagal, bila dia gagal menjawab ketika hidup ni dengan soalan yang tepat di sana, dia akan create reason. Itu manusia. Manusia ni perangai dia dah mencipta alasan. Perangai dia dah. Dan mereka tidak akan berhenti mencipta alasan ni hanya di sini. Tidak. Manusia akan terus mencipta alasan sehingga di sana, di tempat yang dia akan berhijrah, yang dia tak sampai lagi, yang dia tak tengok lagi tu, sampai ke sana pun dia akan buat alasan. Dia akan buat alasan. Maka Allah tanya pada mereka. Bila dia kata, kenapa kamu tak sempurna i'tiqad dan iman? Kenapa kamu tak bawa amal yang betul lagi sahih? Bila satu persatu dipecahkan soalan ini, ditanya kenapa, dia pun jawab, dia kata, Rabbana ghalabat alaina syikwatuna. Wahai Tuhan kami telah disibukkan oleh syikwah kami.
diberi perkataan syikwah. Kami telah disibukkan oleh syikwah kami. Pasal tu tak sempat nak prepare, tak sempat nak sempurnakan ini. Syikwah tu kenapa? Syikwah ni untuk setiap orang dia berbeza. Jika sekiranya satu orang itu tak dapat buat sesuatu kerana harta dia, harta itulah syikwah dia. Satu orang tu tak dapat buat sesuatu kerana kerja dia, kerja itulah syikwah dia. Kalau kerja dia ni boleh lembu, lembu ni menyebabkan dia tak sempat nak buat ni semua, lembu itulah syikwah ni. Kalau dia jaga ladang dia tak sempat buat, ladang itulah syikwah ni. Kalau dia nelayan menangkap ikan di laut, maka menangkap ikan itulah syikwah dia. Kalau dia sibuk dengan anak dia, isteri dia, sampai tak sempat buat keren tadi, anak isteri itulah syikwah dia. Apa yang menyebabkan seseorang itu tidak sempat menyempurnakan tanggungjawab yang perlu disempurnakan ini, bila dipanggil Allah kembali, maka itulah syikwahnya. Itulah syikwah. Ghalabas alaina syikwatuna. Bila dia jawab begitu, jawapan dah ada, tuan-tuan. Inilah jawapan yang akan diberikan oleh orang yang tidak menyempurnakan tanggungjawab yang diberikan ini tadi. Dia akan jawab. Allah Ta'ala dah bagi tahu dah, inilah jawapan dia. Dia akan beritahu kepada Allah, walaupun belum cakap lagi, walaupun dia masih di atas dunia ni lagi, tapi di sana esok dia akan jawab ini. Belum jawab lagi, dia tanya ni akan jawab. Soalan akan dijawab, jawapannya Allah ceritakan dahulu. Ghalabat alaina syikwatuna. Kami telah disibukkan oleh syikwah kami. Bukan tak ada semayang ya Allah, tapi masa tu order banyak sangat. Nak achieve target ni, tak ada nak semayang. Contohlah tu, itu syikwah dia. Bukan tak ada semayang ya Allah, meeting tu sibuk sangat meeting, sampai tak sempat. Itulah syikwah dia. Bukan tak nak semayang ya Allah, lembu 12 ekor, seekor hilang. Cari sampai hilang, terlepas maghrib. Itulah syikwah. Bukan tak nak semayang, pergi berlayar tengah laut, mancing, banyak sangat dapat ikan. Gadik ke tarik ikan sampai tak sedar, waktu semayang habis. Itulah syikwah. Tak kira kau mana pun, itulah syikwah. Maka dia jawab, dia bagi alasan, ghalabat alaina syikwatuna. Maka Allah tanya balik. Dan tanya itu pun dah ada soalan dah. Allah ulang balik sana. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Allah tanya balik, walhal soalan tu dah disebutkan. Allah tanya balik sana, tidakkah kami telah lanjutkan bagimu usiamu sehingga pada satu peringkat yang boleh berfikir, orang yang mahu berfikir, dan telah datang kepadamu pemberi peringatan. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menukilkan, bukankah kami telah lanjutkan usiamu ini? Lanjut usia yang Allah maksudkan di sini, kata beliau ialah, kami telah lanjutkan kamu sehingga mencapai 40 tahun. Maknanya kalau dah sampai 40 tahun, bukan lagi alasan kamu tak sempat nak buat. Ghalabas alaina syikwatuna, tapi aku dah beri 40 tahun. Ghalabas alaina syikwatuna bukan lagi alasan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah takkan terima sebab aku dah bagi kamu umur. Itu 40 tahun daripada Ibn Abbas. Riwayat yang lain daripada Ibn Abbas, awalam nu'ammirkum, ialah balik. Kalau balik semua kena berlaku sini, kecuali beberapa orang yang tak balik lagi. Dah balik ni semua, awalam nu'ammirkum, semua dah mencapai umur yang telah Allah telah lanjutkan untuk sampai ke peringkat berfikir. Apa yang nak fikirkan? Bagaimana nak menyempurnakan dua tanggungjawab ni tadi. Semua orang telah berada di tahap usia yang dia patut berfikir bagaimana untuk menyempurnakan dua tanggungjawab ni tadi. Dah diberikan oleh Allah, maka tidak jadi alasan lagi. Bukan jadi alasan lagi bahawa tidak berkesempatan kerana berbagai-bagai syikwah. Sebab Allah kata, aku sudah beri kepada kamu. Tetapi dia minta, ya Allah, kembalikan kami. Permintaannya, kembalikan kami. Ni peristiwa ni berlaku di sana. Permintaan ni telah Allah sebutkan, farja'na na'mal salihah,
Ni permintaan yang Allah dah ceritakan, tapi dia akan minta di sana. Dia minta apa? Minta balik untuk buat amalan, nak sempurnakan balik yang tak sempurna dahulu. Tetapi di situ setelah mereka rayu, Allah Ta'ala bagi jawapan. Jawapannya Allah cerita dah, tapi esok Allah akan ulang balik jawapan itu. Allah kata apa? Ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Ikhsa'u fiha. Ikhsa'. Lapas ini khas digunakan oleh orang Arab untuk halau anjing. Kalau kita orang Melayu halau anjing kan, macam mana buat? Cek nak. Orang tengok pun halau anjing. Kalau kita kat Pahang halau anjing, cek. Halau ayam, siu. Halau kambing, buk. Kalau halau anjing, mana halau anjing? Apa yang isyarat, sign yang kita gunakan untuk halau anjing kita? Orang Arab, sign dia halau anjing, ikhsa. Khas digunakan untuk halau anjing, ikhsa. Maka Allah gunakan lafaz yang khas untuk atas dunia ni, orang halau anjing, untuk orang yang mengemukakan keuzuran yang tadi, ikhsa'u fiha. Berambus kamu ke sana. Wala tukallimun, jangan kamu berbicara dengan aku. Allah tak nak layan bicara dalam masa itu. Bicara dan rayuan Allah tak nak layan. Sebab awalam nu'ammirkum ma yatadzakkar fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Dan tak cukup aku lanjutkan usiamu, telah datang kepadamu pemberi peringatan. Siapa dia pemberi peringatan? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu pemberi peringatan. Dan tafsir menyebut siapa pemberi peringatan? Ni, uban. Uban ini pemberi peringatan. Bila kita tengok uban dah tumbuh, itulah pemberi peringatan daripada Allah Ta'ala. Itulah tazkirah yang tidak berbicara dari Allah kepada kita. Suruh kita ingat balik untuk menyempurna dan menyediakan persiapan yang dituntut Allah tadi untuk disempurnakan sebelum kita kembali kepada Allah. Sebab warning telah pun sampai dari Allah. Wa ja'akumun nadhir, pemberi peringat telah pun sampai, iaitu uban telah sampai. Dan ulama juga berpandangan, setiap kali ada orang bercakap perkara yang baik, mengajak kita kepada Allah, itulah nazir yang Allah hantar kepada kita. Bila ada orang bercakap kebaikan kepada kita, ajak kita kepada kebaikan, diajar syariat, ajar kita. Allah Ta'ala sendiri ajar kita. Bila orang ajak kita kepada kebaikan, apa yang kita kena jawab? Allah ajar kita jawapannya. Selama ni kalau orang kata kan, insya-Allah hari ni ada program Rumah Datuk Seri, jadi jom kita pakat dengar tazkirah malam ni. Kalau orang cakap gitu pada kita, kita jawab apa tuan? InsyaAllah. InsyaAllah tu tak tepat lagi. InsyaAllah belum tepat lagi. Bukan tak betul, tak tepat. Sebaliknya kalau orang ajak kepada kebaikan, kita kena kata apa? Qalu sami'na wa ata'na. Ni jawapan dia. Jom kita pergi dengar tazkirah kat Rumah Datuk Seri malam ni. Sami'na wa ata'na. Lepas tu bila dah dengar, semua ini saya akan amalkan, insya-Allah. Baru insya-Allah. La taqul li syai'in inni fa'il zalika ghada illa an yasha Allah. Benda yang kita nak buat, benda yang kita nak buat, kita kena kata insya-Allah. Tapi bila benda baik yang diajak pada kita, kita kena kata sami'na wa ata'na. Jawapan itu akan jadikan kita terdorong dengan taufik dan hidayah daripada Allah untuk kita beramal, untuk kita buat. Bila kita dah buat keputusan untuk buat, kembalikan semula kepada Allah, iaitu insya-Allah saya akan lakukan. Maka jawapan, kembali kepada jawapan tadi, Allah kata dah datang kepada kamu beri peringatan. Dan kalau ada orang nasihatkan kita tentang amal, tentang agama, dia kata buatlah bekalan, usahalah sungguh-sungguh buat bekalan, cakaplah sami'na wa ata'na. Bila lagi kita nak gunakan sami'na wa ata'na? Di mana kita nak gunakan sami'na wa ata'na? Walhal dalam Al-Quran Allah sebut kata itu, suruh gunakan sami'na wa ata'na, maka gunakan. Ada orang bagi tazkir, ustaz bagi tazkirah, bagi kawan bagi nasihat, ada mak ayah kita tegur kita, maka itulah jawapan yang kita gunakan, sami'na wa ata'na. InsyaAllah dapat taufik dari Allah untuk beramal. Kalau insya-Allah, tambah pula insya-Allah orang Melayu. Pakai tak payahlah jawab ni.
Sebab orang Melayu kalau dia kata insya-Allah, bukan insya-Allah syariat dah. Insya-Allah dia maksudnya insya-Allah tak buat. Itu insya-Allah orang Melayu. Tak percaya tengok. Insya-Allah tazkirah mana? Insya-Allah. Tengok tak ada dia. Ngapa? Buat ni tak datang dia. Kan insya-Allah dia tu. Apa maksud dia? Insya-Allah untuk tak datang, bukan tak datang. Jadi insya-Allah ni sungguh-sungguh datang. Teringat saya masa muda-muda dulu. Masa itu orang muda lah, biasa orang muda. Sembahyang rumah je, tak pergi masjid. Jadi ada orang datang, ajak pergi masjid. Bila ajak pergi masjid, saya kata insya-Allah. Azan maghrib sembahyang kat rumah juga. Lepas sembahyang duduk melengung. Tadi aku kata insya-Allah, tapi tak pergi. Berasa bersalah benar rasa. Berasa bersalah yang amat sangat. Dia ajak pergi, tapi kita tak pergi. Walhal kata insya-Allah. Pergi semula ke masjid. Lepas tu sembahyang isyak ke masjid. Baru rasa lapang jaga. Lapang dada. Jadi insya-Allah pesen tu kalau nak buat insya-Allah. Tetapi bila orang ajak lain kali kita kata mana? Sami'na wa ata'na. Ni jawapan. Jawapan ni akan kita jawab semula depan Allah. Allah dah beritahu dah jawapannya, dah ada dah siap. Tapi akan jawab esok depan Allah. Dan Allah ceritakan pula apakah balasan balik Allah kepada orang yang menjawab itu. Ini semua dah ada. Jawapan yang dah ditanya dah dijawab. Belum ditanya sudah dijawab. Akan ditanya dan akan dijawab. Hak ni kita sedang menunggu dan menuju kepadanya. Akan ditanya dan akan dijawab. Soalan akan ditanya pun dah ada, jawapannya pun sudah ada. Tinggal lagi untuk kita melaksanakannya saja. Jawapannya dah ada. Allah Ta'ala akan tanya soalan tu, dah cerita kepada kita. Kita menjawabnya pun Allah Ta'ala juga telah ceritakan kepada kita. Maka sekarang ni kita usaha. Kerana di depan kita, Masya Allah, kita akan bermula dengan bila mana roh ni yang telah diletakkan dalam sarungnya diambil balik. Allah Ta'ala pisahkan semula roh daripada jasad. Nabi-Nabi sahaja yang diberi pilihan. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha meriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan ketika sihatnya, tidak ada mana-mana Nabi melainkan bila sampai ke hujung usianya, Allah Ta'ala akan beri pilihan kepadanya. Adakah kamu mahu mati atau terus hidup sehingga tarikh yang lain delay? Tak ada mana-mana Nabi kecuali Allah akan tanya. Ketika baginda berada dalam keadaan geringnya, ketika baginda berada dalam keadaan sakit tenatnya, tiba-tiba Aisyah radhiyallahu ta'ala terdengar ungkapan ini dari mulut baginda, Allahumma rafiqal a'la, Allahumma rafiqal a'la. Ya Allah, aku memilih untuk bersama denganmu. Mahfum. Aku memilih untuk bersama denganmu, ya Allah. Maka kata Aisyah, fahim tu innahu qad khayyara. Aku faham, dia kata bahawa sekarang baginda sedang diberi pilihan sama ada untuk hidup lagi atau untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Itu untuk Nabi. Sahaja Nabi-Nabi pulang dalam keadaan bersedia untuk pulang. Nabi-Nabi pulang kepada Allah dalam keadaan bersedia untuk pulang, kerana mereka maksum. Tapi tidak ada seorang pun di kalangan kita ini diberi pilihan. La yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah Ta'ala tidak akan menangguhkan mana-mana jiwa, hak yang bukan Anbiya alaihi wassalatu wassalam, bila mana sampai ajalnya. Maka sampai ajalnya tidak terdahulu